Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya kalungkan berjuta-juta penghargaan kepada pensyarah saya iaitu Encik Fakrul Razi bin Abu Bakar, dan juga saya berterima kasih memberi penghargaan kepada rakan-rakan seperjuangan yang sudi menonton syarahan saya. Saya Ku Muhammad Hasif bin Ku Azif dari pengajian Melayu 1 ingin memberikan syarahan pengucapan awam bertajuk kebersihan. Baiklah, pertama-tama mari kita fahami dahulu apa itu kebersihan. Jadi, kebersihan adalah keadaan di mana suatu tempat atau benda itu bebas dari segala macam kotoran seperti debu, sampah dan bau yang tidak diinginkan. Menjaga kebersihan diri penting kerana semua yang kita miliki hari ini hanyalah pinjaman dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita memiliki tanggungjawab untuk menjaga amanah ini dengan baik. Tanda bersyukur atas nikmat Allah adalah dengan menjaga kebersihan diri dengan baik, yang juga membantu kita untuk menghindari penyakit. Jadi, untuk menjaga kebersihan diri, ada beberapa hal yang boleh kita lakukan. Contohnya, untuk kebersihan rambut adalah penting untuk kita menjaganya dengan memastikan rambut kita kekal sentiasa pendek bagi lelaki dan juga kemas bagi wanita yang tidak bertudung. Selain itu, mencuci rambut secara teratur diperlukan, terutamanya jika mengalami masalah kutu, agar tidak menular ke orang lain. Baiklah, dari segi kebersihan mata pula, kita boleh bersihkan tahi mata secara teratur untuk menjaga kebersihan mata. Barulah di kawasan mata kita itu tidak ada sebarang najis. Kemudian untuk kebersihan hidung pula, kita boleh membersih bahagian dalam hidung yang juga penting untuk menjaga kebersihan dan kesihatan hidung itu sendiri. Jika mengalami selesema, pastikan kita membawa sapu tangan atau tisu untuk kita menghindari diri kita daripada lap kotoran itu menggunakan baju. Seterusnya, untuk kebersihan telinga pula, kita hendaklah bersihkan telinga dan cupang telinga secara teratur untuk menjaga kebersihan telinga. Dari segi kebersihan gigi pula, kita boleh berus gigi setidak-tidaknya 3 kali sehari untuk mencegah bau mulut dan menjaga kesihatan gigi serta gusi. Terusnya, untuk kebersihan tangan dan kaki. Untuk tangan, pastikan kita cuci tangan sebelum dan setelah makan untuk memastikan keadaan tangan kita bersih, dan juga pastikan kita memakai slipper untuk ketika kita masuk ke dalam tandas agar kita tidak terpijak perkara-perkara ataupun benda-benda yang kotor, dan pastikan kuku tangan dan kaki berada dalam keadaan yang kemas dan tidak panjang. Dan akhir sekali, untuk pakaian kita sendiri, kita pakailah pakaian yang bersih, terutamanya ketika kita memakai seragam untuk ke tempat kerja ataupun ke sekolah. Pastikan kasut sekolah dan kasut kerja kita berada dalam keadaan bersih dan baik, serta kita tukar token secara teratur untuk mencegah bau kaki. Jadi, menjaga kebersihan diri adalah tanggungjawab peribadi yang penting. Hal ini membantu melatih disiplin diri dalam menjaga kebersihan di sekitar kita, termasuklah kelas, sekolah maupun mana-mana kawasan yang kita didiami. Dengan demikian, jika semua orang memiliki kesedaran tentang pentingnya kebersihan, maka tempat kita akan terhindar dari masalah sampah sarap dan kekotoran di masa hadapan. Baiklah, selesai pengenalan untuk apakah itu kebersihan. Jadi, hari ini saya akan fokuskan tentang faktor-faktor kebersihan awam tidak terjaga dan cara bagaimana untuk kita mengatasinya. Seiring dengan pembangunan pesat yang dijalankan di negara ini sejak satu dasawarsa dahulu, negara kita telah menghadapi pelbagai masalah dan halangan dalam usaha menuju ke wawasan 2020.
yang diidam-idamkan oleh kerajaan selama ini. Masalah kebersihan awam telah berakar umbi di negara ini serta menjadi semakin kronik sejak kebelakangan ini. Masalah sosial tersebut tidak seharusnya dipandang remeh dan isu tersebut berkait rapat dengan kesihatan rakyat di negara ini. Antara sebab-sebab ataupun punca berlakunya pengabaian kebersihan awam telah pun dikenal pasti dan juga langkah-langkah bagaimana untuk mencegah daripada berlakunya perkara tersebut. Pada hemat saya, sikap mementingkan diri sendiri merupakan faktor utama yang menyebabkan kurangnya keprihatinan masyarakat terhadap kebersihan tempat awam di negara kita. Walaupun ramai individu menjaga kebersihan di rumah, terutamanya dalam kalangan suri rumah yang bertanggungjawab membersihkan dan menjaga persekitaran rumah, namun tingkah laku ini sering tidak dipindahkan ke persekitaran awam. Apabila berada di tempat awam seperti contohnya pusat membeli belah, taman rekreasi atau perhentian bas, kebiasaannya sikap mereka berubah menjadi tidak ambil peduli terhadap kebersihan. Ramai di antara mereka membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan kesan terhadap alam sekitar. Perbuatan mereka ini berlaku sebaliknya dan tidak sama bagaimana perbuatan mereka ataupun tingkah laku mereka ketika berada di rumah. Kebanyakan orang cenderung beranggapan bahawa menjaga kebersihan tempat awam bukanlah tanggungjawab kolektif. Mereka mungkin memanjangkan bahawa pihak berkuasa seperti Majlis Perbandaran akan bertanggungjawab jika kebersihan ini tidak dijaga. Bagaimanapun, pihak berkuasa selalunya tidak menjalankan tanggungjawab dengan baik sehingga mengakibatkan keadaan kebersihan semakin teruk. Secara analoginya, perkara ini mengakibatkan keadaan kebersihan semakin teruk. Contohnya seperti ibarat pokok kurma di dalam belukar yang hanya melepaskan daun tanpa menghiraukan keadaan sekelilingnya. Perkara ini sesuai dengan perkara situasi yang berlaku di mana kebersihan yang tidak dijaga yang akan memburukkan lagi keadaan kebersihan di negara ini. Bagi mengatasi masalah ini, usaha untuk mengubah sikap masyarakat dan membina kesedaran tentang kepentingan menjaga kebersihan tempat awam perlu dilakukan oleh kerajaan ataupun didikan dari segi pendidikan dan juga penyuluhan mengenai tanggungjawab bersama dalam menjaga kebersihan perlu dipertingkatkan, baik melalui program pendidikan formal maupun maklumat yang disampaikan melalui media massa. Selain itu, pihak berkuasa juga perlu meningkatkan penguasaan undang-undang dan mengenakan sekatan yang ketat bagi pelanggaran kebersihan. Dengan cara ini, diharap orang ramai akan lebih prihatin dan aktif dalam menjaga kebersihan tempat awam demi kesejahteraan bersama dan kelestarian alam. Baiklah, faktor yang kedua ialah kurangnya kesedaran sivik dalam kalangan orang ramai yang turut menyumbang kepada kekurangan perhatian terhadap kebersihan di tempat awam. Ramai daripada mereka berpandangan bahawa menjaga kebersihan hanyalah tanggungjawab dalam persekitaran rumah persendirian. Mereka cenderung mengabaikan kebersihan di tempat awam kerana menganggap ia tidak memberi kesan kepada kesihatan dan kesejahteraan diri mereka. Pada fikiran mereka, masa di rumah lebih lama berbanding di tempat awam. Jadi, kebersihan di rumah lebih mereka utamakan berbanding di tempat awam. Mereka berpendapat selagi persekitaran tempat tinggal mereka bersih, ia sudah memadai. Sikap ini menyebabkan kebersihan dan tempat awam terabai dan tidak dianggap sebagai tanggungjawab mereka. Namun, ini adalah pandangan yang perlu kita perbetulkan.
kebersihan di tempat awam adalah sama seperti pentingnya kebersihan di tempat tinggal kita. Persekitaran yang bersih dan diselenggara dengan baik boleh memberikan manfaat yang besar untuk kesihatan dan keselesaan seluruh masyarakat. Oleh itu, adalah penting untuk disedari bahawa menjaga kebersihan tempat awam merupakan tanggungjawab bersama yang harus kita pikul sebagai rakyat di negara ini. Dengan menjaga kebersihan di tempat awam, kita dapat mewujudkan persekitaran yang selamat dan selesa untuk semua orang. Persekitaran yang bersih akan mengurangkan risiko penyakit dan juga penularan jangkitan serta meningkatkan keselesaan orang ramai yang menggunakan kemudahan awam. Selain itu, persekitaran yang bersih juga menimbulkan kesan positif terhadap imej dan reputasi sesuatu kawasan yang boleh memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi maupun pelancongan. Namun, untuk mencapai kebersihan yang optimum di tempat awam, pelibatan aktif semua anggota masyarakat amatlah diperlukan. Setiap individu mesti memahami kepentingan menjaga kebersihan tempat awam dan menyumbang untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Ini boleh dilakukan dengan tidak membuang sampah sembarangan, menggunakan kemudahan awam dengan bijak dan aktif dalam aktiviti pembersihan alam sekitar. Maka, antara cara untuk mengatasi kekurangan kesedaran sivik ini ialah dengan pendidikan dan jangkauan perlu dijalankan serta ianya perlulah dipastikan berlaku secara berterusan. Orang ramai perlu diberi kefahaman tentang kepentingan kebersihan di tempat awam dan kesan terhadap kesihatan dan kebajikan. Selain itu, peranan kerajaan dan institusi berkaitan dalam menguatkuasakan peraturan dan mengenakan sekatan kepada pelanggar kebersihan juga amat penting. Dengan cara ini diharapkan kesedaran dan tanggungjawab orang ramai terhadap kebersihan tempat awam dapat meningkat. Seterusnya, mewujudkan persekitaran yang lebih bersih dan sihat untuk semua. Selain itu, kerajaan dan institusi berkaitan juga boleh memainkan peranan dengan memastikan kebersihan tempat awam terpelihara dengan baik. Mereka boleh menyekat apa-apa sahaja aktiviti-aktiviti yang akan merosakkan kebersihan dan juga akan mencemar alam sekitar. Terusnya ialah kurangnya didikan agama serta pendidikan moral. Sebagaimana yang kita tahu, setiap agama menitik beratkan kebersihan diri dan kebersihan awam. Ianya haruslah ditekankan kepada kanak-kanak sejak berada di bangku sekolah lagi. Ibu bapa harus menunjukkan perlakuan yang baik dalam aspek kebersihan tanpa mengira di mana jua, kerana tingkah laku mereka akan menjadi teladan dan ikutan kepada anak-anak mereka. Jika situasi di sekolah pula, guru pula memainkan peranan yang penting dalam memupuk nilai kebersihan serta sanubari para pelajar. Pendidikan moral yang menekankan pembentukan insan dan kepribadian mulia serta kepribadian murni patutlah diterapkan dalam sistem pendidikan negara kita. Peranan media massa juga tidak dapat diketepikan, memandangkan media massa seperti radio, televisyen, surat akhbar ianya akan mendatangkan pengaruh yang mendalam dalam kehidupan sehari-hari. Rancangan dan program dapat menyemaikan sikap rakyat menjaga kebersihan awam yang harus disiarkan melalui media massa bercetak dan media elektronik dari semasa ke semasa untuk menjedarkan rakyat tentang kepentingan menjaga kebersihan. Selain itu, kempen-kempen kebersihan awam seperti cintailah sungai kita dan slogan negara bersih sihat patut digiatkan dan diharapkan dapat membangkitkan kesedaran masyarakat negara ini untuk memelihara kebersihan awam. Secara keseluruhan,
kebersihan awam merupakan isu yang semakin kerap dibincangkan kebelakangan ini kerana rakyat di negara ini mula tidak selesa dengan keadaan kebersihan yang semakin teruk. Sikap individualistik dan kurangnya kesedaran tentang tanggungjawab sosial menyebabkan orang ramai mengabaikan kebersihan tempat awam. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad pernah berkata dan beliau meluahkan rasa kecewanya dengan sikap tidak ambil peduli orang ramai terhadap kebersihan awam. Lebih-lebih lagi apabila melihat keadaan sekitar Bukit Bintang yang dipenuhi dengan sampah dan lalat. Beliau menekankan kepentingan mengamalkan sikap untuk mengutamakan kebersihan tempat awam dalam kehidupan seharian. Kebersihan persekitaran awam merupakan aspek yang amat penting untuk mengekalkan keharmonian hidup dalam masyarakat global. Sudah tentu, kita tidak mahu generasi akan datang hidup dalam persekitaran yang tercemar, menghirup udara yang kotor ataupun minum air yang telah pun dijangkiti kuman yang dibawa oleh mikroorganisma. Oleh itu, sebelum keadaan menjadi lebih teruk, marilah kita sama-sama mengamalkan kebersihan diri dan yang lebih penting, kebersihan persekitaran secara amnya. Hanya dengan mengambil tindakan konkret untuk menjaga kebersihan awam dapat memastikan kemakmuran dan kelestarian pada masa hadapan. Mari kita lihat video di sebelah kanan saya ini. Dapat lihatkan daripada video itu bagaimana sungai kita sendiri dicemarkan oleh rakyat yang tidak lain tidak bukan merupakan warga negara. Baiklah, kesimpulannya dari apa yang kita dapat dari pengecapan saya sebentar tadi, terdapat beberapa cara untuk kita jaga kebersihan tubuh badan kita dari segi rambut, kuku, tangan dan sebagainya. Dan juga topik yang saya fokuskan terhadap perbicaraan saya hari ini adalah bagaimana faktor seseorang itu dapat mengakibatkan kerosakan ataupun kekotoran kepada alam sekitar di negara kita. Jadi dapat disimpulkan bahawa kebersihan merupakan satu kewajipan yang menjadi aspek penting untuk dijaga oleh semua pihak. Tidak ada mana-mana individu yang terlepas daripada memikul tanggungjawab ini bagi memastikan kita dapat hidup di negara yang mempunyai tahap kebersihan yang optimum. Kesan daripada kita menjaga kebersihan ini adalah memastikan satu kawasan itu maupun diri kita sendiri berada dalam keadaan yang bersih. Secara tidak langsung, kesihatan kita juga akan lebih terjamin. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan bumi ini kerana kita yang tinggal di bumi ini. Jika kita tidak mengambil kisah dan tidak menghiraukan tentang perkara ini, maka percayalah bumi kita akan semakin tenat dan berada dalam keadaan yang tidak bersih. Jadi jagalah kebersihan untuk kebaikan bersama. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana telah pun menonton dan mendengar sehingga habis. Sekian, terima kasih.